Wow, meriah. Penyokongnya meriah dan getaran juga terasa apabila kita lihat para petugas media menantikan keputusannya, tapi apapun pastikan anda setia bersama kami dan kita akan umumkan secara rasmi siapa yang akan bertanding di kerusi Parlimen 090 Baik. Dan kita nak teruskan perbincangan kita kali ini kerana bercakap hari soal calon, pernah macam itu tentang calon. Jadi kita nak bersama dengan individu yang dah berlama berada di lapangan bidang politik ini, menjadi ahli parlimen cukup lama bersama dengan kita ketika ini, iaitu Tan Sri Hamid Albar yang bersama dengan kita merupakan veteran politik, telah pun mengumumkan awal tahun ini bersara dah, tak ada lagi dengan politik dah, meneruskan dengan aktiviti-aktiviti NGO dan aktivis. Tetapi menariknya orang lama ni banyak pengalaman. Dan kita nak dengarkan pengalaman-pengalaman itu. Terima kasih Tan Sri bersama dengan kami di Bernama TV. Tan Sri, soalan pertama saya bercakap soal calon. Mungkin di awal ini Tan Sri mungkin boleh kongsikan perbezaan menjadi calon dahulu dengan cabaran menjadi calon pada era kali ini. Terima kasih kerana mengundang saya untuk sama berkongsi pengalaman, berkongsi kefahaman saya terhadap pergerakan politik lama dan pergerakan politik sekarang. Politik ni sama je. Dia akan ada kemeriahannya. Dalam bahasa Melayu kita gunakan pilihan raya. Pasal orang Melayu ni semua suka raya. Raya bermakna ia sesuatu yang akan membangkitkan semangat, membangkitkan. Jadi hanya sekarang bezanya pada dulu ialah sekarang banyak maklumat dan perkara-perkara yang kita dapat daripada luar sebelum kita masuk dalam pilihan raya. Jadi saya fikir dulu kita tahu pada hari kita bertanding itu aja yang kita akan mengambil kita akan tahu ini pertandingan kita ini. Sekarang orang dah tahu kita dah saya fikir didedahkan. Jadi kemeriahannya lain, orang tuntutannya lain, permintaannya lain. Jadi calon-calonnya pun lain dia punya pendekatannya. Pada saya bagaimanapun politik tetap politik. Jadi dia bermakna ada 3 perkara dalam politik. Kalau dalam bahasa Inggeris kita kata ada competition, persaingan, ada contestation, iaitu pertandingan, lepas tu ada cooperation, ada kerjasama. Akhirnya yang kita nak menawarkan ialah yang terbaik. Individu mesti yang terbaik, parti itu mesti yang terbaik. Tapi masa sekarang bezanya orang tak pandang sangat parti. Jadi masa zaman saya ada masanya orang kata letak songkok pun boleh menang kalau dalam dalam UMNO lah. Letak songkok, letak tongkat pun boleh menang. Tapi sekarang nampaknya orang banyak menganalisa. Menganalisa dia punya track record, menganalisa individu tu sendiri. Jadi dia punya demand tu is different. Jadi bermakna dia punya tuntutan berbeza. Dan pengundi pun lebih cerewet daripada dulu. Pengundi bukan pengundi yang membabi buta, mengundi di atas arahan. Walaupun dia berparti, tapi dia tak semestinya mengikut arahan. Pemimpin pun tak ikut arahan. Jadi itu, saya fikir itulah sesuatu yang amat ketara sekali lah. Dan Tan Sri, kalau kita lihat rata-rata parti politik yang bertanding untuk PRU 15 ini mengetengahkan calon-calon muda, dan ada antara mereka yang mengenepikan calon-calon heavyweight ini. Dan kalau kita lihat daripada strategi itu, adakah ini mampu untuk satu meremajakan parti dan satu lagi meraih undi-undi terutamanya bagi pengundi muda ini? Terima kasih. Itu soalan yang saya fikir amat menarik dan menjadi perbahasan hebat. Oleh kerana saya kata kita kena terima bahawa dunia ni dan pergerakan hidup ni bukan statik. Dia tidak beku. Dia mempunyai kecairannya, mesti mengikut edaran masa, zaman. Dan kalau kita nak memberikan peluang pada golongan muda, dia mesti ada adunan yang lama dengan yang muda. Jadi masa inilah yang terbaik. Dan yang lama, atau yang saya panggil dewasa matang dalam politik, dia patut rela untuk menengahkan pula orang-orang muda yang lebih segar, lebih bertenaga untuk didedahkan. Kalau tidak, dia masuk alih-alih
Dia tak tahu apa nak buat. Jadi pada saya, kita mesti rela bila masa kita untuk mengundur, masa kita dinaikkan, diangkatkan, kita didewa-dewakan, kita seronok. Bila time masa kita untuk mengundur diri, kita juga kena menerima hakikat. Saya 5 term saya bertanding. Walaupun saya punya keputusan, tiap-tiap pertandingan adalah salah satu keputusan yang terbaik dalam negara dari segi popular vote, kan. Dari tahun 1990-an lagi. Alhamdulillah dia macam tu. Tapi bila tiba masanya, saya tengok ada pergerakan-pergerakan orang nak kacau saya ke nak ini, kan. Picuk pimpinan nampak ada berminat dengan orang lain. Saya umumkan saya tak akan bertanding. Pasal itu bukan hak saya. Saya hanya menjadi, orang kata, servant to the people. Okey. Saya adalah abdi kepada rakyat. Bukan untuk diri kita, bukan untuk pangkat, untuk jawatan. Jadi kita sikap, kita kena macam tu. Jadi orang muda kita boleh pimpin. Dia juga akan mempunyai pewarisan atau legacy yang mempunyai maruah, martabat, ada moral dan etika. Jangan kita susah sangat nak ini. Masa zaman kita seronok. Bila zaman kita kena berundur, kita kata, tak boleh, aku tak nak berundur. Tapi saya fikir elok adunan sekarang. Saya tengok 70% baru, 30% yang lama. Jadi dia nanti ada evolusi. Dia ada, orang kata, kesinambungan. Apa-apa pun mesti ada kesinambungan. Dia kalau tak ada kesinambungan pun susah orang ini. So dalam pendapat saya, it's a good time to change. Seluruh dunia dah berubah. Jangan Malaysia jadi masih berpegang kau je. Saya kalau tengok kawan-kawan saya yang lama-lama, kan, saya kata dah cukup lah. Apa reaksi mereka selepas Tan Sri? Saya kata kita dah tak ada apa nak sumbangan, kan. Kadang kita out of date, kadang cara kita ni pun dah berbeza, kan. Cara orang tuntutan sekarang berbeza, bahasa dia pun berbeza. Kadang saya kena belajar bahasa-bahasa baru. Yang budak-budak sekarang ni bercakap. Jadi saya fikir some accept, ada yang terima kita punya pandangan, ada yang fikir dia masih mustahak, masih diperlukan. Kita ni kadang kita akan memikirkan diri kita yang terbaik lah. Kita masih dikehendaki. Have an open inilah. Ada satu sikap yang terbuka, sikap yang dapat menerima. Zaman aku dah berakhir. Yang lain pula, aku akan memberi sokongan, akan memperkukuhkan. Mesti yang, tapi dalam zaman saya banyak kesetiaan kepada parti ni. Zaman di generasi Z ni, generasi saudara-saudari berbeza. Dia punya kehendak, dia punya kemahuan berbeza. Orang sekarang hidup bukan macam dulu lagi. Susah hidup sekarang, dia perlu pada perubahan. Perubahan yang mesti ketara, kadang masa radikal. Kita tak nak dia orang ingat, Malaysia ni kuno sangat, dia tak berubah-ubah. Tak boleh. I think we need to move. Kita kena bergerak. We need to move, dan kali ini dilakukan dan diterjemahkan oleh parti-parti bertanding apabila menampilkan wajah-wajah baru. Kerana Tan Sri sudah berada dalam lapangan itu lama, menjadi sebagai seorang ahli parlimen juga lama di Kota Tinggi itu. Saya nak bertanya satu soalan menarik ini kerana saya melihat kepada calon-calon baru itu, mungkin bila mereka turun ke lapangan, bagi tempoh 14 hari ini tidak sama dengan hari-hari sebelumnya. Perlu strategi yang bijak dan mantap ketika ini. Bagi orang lama, apakah strategi yang perlu dilakukan bagi calon-calon baru ini? Tempoh 14 hari yang cukup getir ini untuk mereka seboleh mungkin, sekuat mungkin untuk bertemu dengan rakyat, kenalkan diri mereka, pastikan mereka diketahui. Dia semuanya. Kita kena ingat bahawa excitement ni, keseronokan atau kita didedahkan macam tu, bahawa kita tidak ada the luxury of time. Dalam sistem Malaysia lah. Kita punya campaign period very short. Pendek. Saya ingat saya dalam satu hari masa saya mula-mula bertanding, kan, alih-alih saya dapat telefon aja, dapat tahu, pergi turun terus memperkenalkan diri saya pasal saya daripada bahagian lain, walaupun orang tua saya daripada kawasan tu. Saya daripada kawasan, saya pergi mula-mula masa saya bersekolah dulu. Bila saya pergi, saya jumpa jawatankuasa bahagian, saya jumpa pemimpin-pemimpin lama, memperkenalkan diri kita untuk mendapat penerimaan. Pasal apa? Kalau kita fikir dia patut, walaupun bagus orang baru ni, dia kena tahu merendahkan diri.
ingat kalau dia merendah, humility, tawaduk ni cara yang terbaik. Pasal masa tak ada. Saya ingat satu hari saya travel, bergerak masa saya bertanding dalam 500 km, naik besar tu kawasan lebih besar lagi. Sekarang dah kawasan yang saya biasa wakili. Dulu ada satu je, ni sekarang 3 kawasan parlimen. Jadi kena kena bergerak betul-betul, kena ada clear mind. Not only muda ni segar, bagus. Dia kena tahu apa yang rakyat dia nak kat situ. Dan dia mesti kelihatan. Jangan kelihatan dia pergi masjid ke, dia pergi bercampur makan kat warung. Pasal saya orang suka makan kat warung. Pergi kat surau ke. Jangan masa nak bertanding aja nampak berjinak. Dia mesti membiasakan dan tak janggal tau. Ada orang dia berasa janggal bila dia nak campur kat kampung pasal dia dah biasa hidup dalam bandar. So kita kena sesuaikan diri. It is not for the rakyat to change to suit you, but you must change to suit the rakyat, pengundi. Kalau you dapat buat macam tu, insya-Allah, muda tak muda kan. Tapi kalau muda kita ingat kita pun betul je, tak boleh juga. Pasal banyak pengundi ni, kalau tengok daripada data pengundi kan, masih banyak lagi orang lama. Betul. Hampir separuh sebenarnya. So dia you kena sesuaikan. Dia pun kena rasa selesa, kita pun kena rasa selesa. So banyak cabaran lah. Dan cabaran yang paling penting ialah untuk merendah diri, untuk turun ke bawah, dan untuk menjadi sebahagian daripada mereka. People like to think, orang suka berasa you are just like them. To be relatable lah, to be part of it, you know. You duduk makan dengan dia, you boleh bercampur dengan pemandu lori, you boleh bercampur dengan office boy. Jangan bercampur dengan orang berpangkat aja berasa yang berhormat. Tak usah berasa terlampau bangga. It is tanggungjawab ni, ada responsibility yang paling mustahak ialah supaya kita adalah menjadi seorang manusia yang betul-betul nak berkhidmat, bukan yang berhormat. Baik, Tan Sri, kalau kita lihat kan calon-calon muda ini, antara cabaran utama dia adalah untuk memperkenalkan diri. Mereka tidak dikenali sebelum nama diumumkan, dan juga pada ketika ini rata-rata mereka terlalu baru yang susah kita macam nak cari track recordnya, nak tahu kewibawaan dia dan sebagainya. Dan bagaimana mereka ini dalam fungsi mereka untuk meremajakan parti ini tetapi juga meraih undi itu. Kalau kita tengok veteran senang nak berkempen, orang dah kenal dan sebagainya. Yang baru-baru ni saya kira rata-rata mereka kita tak kenal. Kalau dulu masa zaman saya lah kan, dia lebih mudah tau. Pasal apa? Orang kenal parti kita. Okey. Jadi bila orang kenal parti kita, track record parti kita bagus, orang akan memilih kita di atas asas parti selain daripada kita. Okey. Tapi sekarang Betul. Orang akan tengok pada kita. Pada saya ada 4 elemen yang dianjurkan oleh Islam lah untuk kita menjadi ini. Bila kita kita kena bercakap benar. Bila orang tahu ni, dia mesti orang kata bila bercakap tu kita tak bohong. Jangan buat janji. Saya masa saya pergi bertanding, pergi masuk aja saya berharap. Dia ada satu orang tua jumpa saya. Kat tepi dia datang, babe, dia panggil saya babe. Saya tahu babe ni makna orang yang disayangi lah. Dia panggil, awak ingat lah, awak bila pergi bercakap nak memperkenalkan diri, jangan buat janji. Awak buat janji, kalau awak tak boleh tunaikan, nanti jadi beban pada awak untuk masa depan. Jadi kita ada orang yang membisikkan kita. Dan lepas tu itu bermakna sidik lah. Sikap sidik tu. Benar, dia bercakap benar. Orang tengok, dia ni air muka ni penting kan, wajah penting. Because wajah mencerminkan manusia itu, individu itu. Jadi kita punya wajah nampak. Kalau saya datang tadi macam masa marah ni, cuba kita turun kat bawah. Kita cuba macam tu. Orang nak dekat pun takut. Dia kata, ini sombong dia ni. Tak cakap apa dia lagi, orang akan ada persepsi belum dah. cakap dah ada persepsi orang. Itu sidik, lagi satu amanah. You mesti ada track record. You amanah. Yang paling penting yang orang terlupa dalam agama kita ni, ialah agama mementingkan tabligh, iaitu communication. Your communication, macam kita kata, kita communication. Dia akan tengok macam mana dia bercakap dengan dia, macam mana kita berbual dengan orang tua. Adakah kita mempunyai, kita
penyantunan kita adalah tertib, beradab. Kita tahu kalau orang dulu-dulu ni dia tunduk macam ni kan. Tapi tak perlu buat macam tu. Tapi mesti ada dia punya ability untuk menceritakan. Pasal apa saya yang orang muda ni diberikan peluang. Saya minta tolong. Bukan kita nak jadi pemimpin. Kita nak minta tolong dia supaya bagikan kita peluang untuk boleh jadi pemimpin. Untuk ini. So, dan yang akhir sekali mesti ada wisdom. Dan wisdom ni, kebijaksanaan ini bukan di cangkupi daripada buku. Dia mesti kita punya kebijaksanaan interaksi dengan manusia. Kebijaksanaan kita, kalau dia bertanya kita boleh menjawab. Kalau dia mempunyai persoalan kita ada jawapan. Tidak semestinya kita menyelesaikan masalah. Jadi dia tengok, orang ni boleh bawa aku. Boleh pimpin aku walaupun dia muda. Nampak dia menunjukkan kewibawaan. Personality is important. I think saya tengok kadang ni senyum pun susah. Ini lepas tu kita pakai, tahulah macam masa berarak tu, semangat dia lain tu. Betul. Dengan kita punya pakaian baru, kadang dia baru buat. Dia punya ni. Jadi kita lupakan diri kita. Pandang pada rakyat yang akan kita pimpin. Jadi dia pun berminat lah. Dia akan berminat yang kita kata, ini saya adalah orang yang boleh saya percayai. Tan Sri, saya tertarik di awal tadi, Tan Sri ada menyebut berkaitan tentang bagaimana keperluan wakil rakyat sedia ada itu untuk berjiwa besar kalau tidak dicalonkan. Maka persoalan ini timbul untuk kita menganalisis calon-calon daripada parti-parti yang bertanding ini. Pada pandangan Tan Sri sendiri, melihat kepada calon-calon yang diumumkan oleh parti masing-masing, adakah calon-calon ini calon-calon yang dipilih atas kapasiti parti ataupun atas kapasiti seorang presiden? Dia ada 3 elemen yang paling penting. Seorang pemimpin, iaitu presiden ke apa pun dia dipanggil, mesti mempunyai kemampuan untuk memilih. Okey. Pasal parti itu dia yang pimpin. Okey. Lepas tu personality, track record. Seorang pemimpin yang nak jadi leader ni, dia mesti tengok dan kaji. Winnable, not winnable, acceptable, not acceptable. Lepas tu dia mesti ada dalam fikiran dia apakah kesan kepada parti. Dan lepas tu dia juga sepatutnya sebagai pemimpin dia tahu kesan kepada rakyat. Adakah rakyat boleh menerima atau tidak? So, saya menganggap kan, saya punya tu orang kata konservatif. Saya menganggap kalau you nak jadi pemimpin, you kena kelihatan bersih daripada bersih. Okey, Tan Sri, sekarang kita nak sama-sama ke Parlimen Tambun untuk melihat sendiri pengumuman rasmi daripada SPR. Saksikan. Saya berpuas hati bahawa tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen 063 Tambun adalah seperti berikut. Yang pertama, Anwar Ibrahim, Parti Pakatan Harapan. Yang kedua, Aminuddin Hanafiah, Parti Barisan Nasional. Yang ketiga, Abdul Rahim Tahir, Parti Berjuang. Dan yang keempat, Ahmad Faizal Azmu Elias Peja, Parti Perikatan Nasional. Bagi maksud pilihan raya ini, hari awal akan diadakan pada 15 November 2022 dan hari mengundi pada 19 November 2022. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di Kurang B yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat yang telah ditetapkan. Sekian dimaklumkan. Terima kasih.
Kalau kita dapat lihat Tan Sri, pertandingan 4 penjuru akan berlangsung di Tambun. Pandangan mungkin sedikit pandangan Tan Sri tentang calon-calon dan orang kata winnability of party dekat Parlimen Tambun tu bagaimana? Dia ni kali kan kat Tambun tu dia banyak gantung pada personality bukan parti. Jadi tapi parti ada pengaruh oleh kerana 3 daripada parti itu ada track record. Okey. Satu is Pakatan Harapan. Soal track record Pakatan Harapan akan dimainkan. Ini akan mempengaruhi. And then, lepas tu PN pun ada track record. Lepas tu dia ni pun yang PN ni menteri dan dia timbalan presiden. Pernah jadi menteri besar juga. Pernah jadi menteri besar. Nombor 3 yang BN pula. BN sekarang memerintah melalui kajian campuran Perak di peringkat negeri. Jadi yang tak berapa ini aja macam pejuang. Bermakna undi Melayu lah yang saya tengok kan. Semua calonnya Melayu. Okey. Undi Melayu ni berbagi bagi kepada pecah. Betul. Dia split. And jadi orang yang akan menang mungkin yang dapat sokongan daripada parti daripada kaum lain. Jadi dengan sendirinya kalau tengok kat Tambun ni sebagai satu contoh, dengan sendirinya kita akan ada ethnic dimension. Okey. Bukan majority dimension. Orang yang dapat sokongan kumpulan minoriti mungkin akan mendapat kelebihan dia punya tu. Jadi dia interesting. Interesting. Tapi orang akan juga menimbangkan individu ni. So it's adunan lah. Bagus dia punya campuran. Bila kita tengok nanti keputusan bagaimana keputusannya. Baik. Tan Sri, saya melihat kepada hasil daripada laporan sebelum ini soal prestasi bagi parti-parti keputusan PRU ke-14 yang lalu, dilihat bahawasanya parti PAS terdahulu lebih kurang dalam 14,000 kerana politik ini akhirnya kira-kira itu yang penting. Dalam konteks ini, pandangan daripada Tan Sri melihatkan kepada latar belakang ataupun sejarah pengalaman lama, kalau parti PAS ini kerana sudah bergabung dengan Pakatan Nasional, adakah kebiasaannya pengudi bagi PAS seperti contoh 14,000 ini, kebiasaannya angka itu akan terjelma kepada siapa pun calon diletakkan, kerana PAS ini dia kelihatan bahawa seolah-olah dia tidak lari daripada mengundi atas lambang parti bukan kepada calon. Dia betul dia punya anggapan dan tanggapan macam tu. PAS ni lebih senang untuk dia punya pengundi. Pasal pengundi dia ada ideologi. Okey. Dia berteraskan kepada ideologi. Jadi dia tak payah kempen balik. Macam saya fikir UMNO ke, PN ke, Pejuang ke, kita kena kempen walaupun dia orang parti kita. Pasal kita tengok keputusan pernah dan belai keputusan di mana ahli UMNO punya lebih ramai daripada calon UMNO dapat. Jadi bermakna dia punya parti ni tidak semestinya menjadi penentu. But PAS dia akan mempunyai pendekatan yang begitu, ahli-ahli dia. So kalau PAS undi Melayu berpecah misalnya, PAS ada, PN ada, itu susah sikit pasal PN dengan PAS kan dia ada persetujuan untuk tak bertanding di antara satu sama lain. Betul. Kita tengok kat Tambun ni yang bertanding Pejuang, PN, 4 penjuru. PH, Barisan Nasional, Pejuang dan juga Perikatan Nasional. 4 penjuri. PAS ada kan? Tak PAS, ada kan? PAS berada di dalam Perikatan Nasional. Ya, dia tak akan bertanding. Tidak akan bertanding. Ya, dia akan ini. Jadi Maka ini kelebihan kepada Perikatan Nasional dalam konteks ini. ini dalam konteks ni kemungkinan besar dia akan berlaku. Oleh kerana nampak ikatannya di antara PAS dengan ini, dia lebih mementingkan pada soal mendapat kuasa. Dan dia lebih tertarik kepada menentukan kemantapan ikatan mereka. Buat masa ni lah kalau kita tengok cara mereka berkempen, cara mereka bergerak. Jadi saya fikir kalau worstnya, yang paling buruknya, dia tak keluar mengundi. Kalau dia tak nak. Tapi tidak, saya fikir perjanjian di antara PAS
dengan Bersatu yang mengikat tu jadi Perkhidmatan Nasional. dalam Perkhidmatan Nasional akan dapat will work. Dia akan terjadi dan bermakna pengundi PAS akan bagi pada calon Pakatan Nasional. Perkhidmatan Nasional. Persoalan yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ini juga kita nak lihat juga memandangkan di mana-mana saja ianya berlaku. Tapi dalam yang sama kita akan lihat tentang perkara ini kerana ini adalah video penting kerana kita nak bersama dengan rakan setugas ketika ini untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung tentang situasi yang berlaku di Langkawi kerana pengumuman itu akan diumumkan secara rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pengisytiharan keputusan penamaan calon bahagian pilihan raya Parlimen P004 Langkawi. Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada 5 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya Parlimen P004 Langkawi. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut ikut masa penyerahan kertas penamaan. Pertama, Datuk Armin Shah Siraj Das 9:01 pagi, Barisan Nasional. 2. Mahathir bin Mohamad 9:03 pagi, Pejuang. 3. Datuk Paduka Abdul Kadir 9:05 pagi, Bebas. 4. Muhammad Syuhaimi bin Abdullah 9:08 pagi, Perikatan Nasional. 5. Zabidi Yahya 9:11 pagi, Pakatan Harapan. 'Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P004 Langkawi adalah mengikut susunan seperti berikut. 1. Datuk Paduka Abdul Kadir, Bebas. Datuk Paduka, angkat tangan. 2. Muhammad Syuhaimi bin Abdullah, Perikatan Nasional. 3. Mahathir bin Mohamad, Pejuang.
Datuk Armin Shah Siraj, DAS. Kelima, Zabidi Yahya, Pakatan Harapan. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi akan diadakan pada 15 November 2022 dan hari mengundi pada 19 November 2022. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8 notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat mengundi yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Baik, di Langkawi sah 5 penjuru, 4 parti utama dan 1 bebas akan bertanding. Dan kalau saya boleh berikan maklumat terkini berdasarkan portal Suruhanjaya Pilihan Raya, di Kedah juga di Padang Terap P007 berlaku pertandingan 4 penjuru di antara Parti Pejuang Razali Lebai Saleh, Pakatan Harapan Muaz Abdullah, Barisan Nasional Hazir Khalid dan juga Ustaz Nurul Amin Pakatan Nasional. Dan kita nak terus terbang ke Kinabatangan untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung calon-calon yang rasmi bertanding. Baik, kita nantikan maklumat terkini berkaitan tentang situasi di Kinabatangan. Berapakah penjuru secara rasmi akan diumumkan. Dan seperti kita tahu, kita nampak penyandang untuk kerusi Parlimen Kinabatangan ini, Datuk Bung Mokhtar, penyandang tak silap saya 5 ataupun 6 penggal berturut-turut. Dan kalau kita perlu lihat lagi berapa penjuru, tetapi kalau kita lihat secara kasarnya mungkin ada 4 penjuru di situ 4 penjuru untuk 3 atau 4 penjuru untuk mereka yang bertanding di Kinabatangan. Nantikan pegawai pengurus di Pusat Perambahan Calon untuk mengumumkan pada bila-bila masa sahaja. Kalau kita saksikan di sini, ada calon wanita yang akan bertanding. Walau bagaimanapun, kita nantikan keputusannya terkini. Dalam masa yang sama juga, mungkin saya boleh kongsikan di Sabah ini, banyak kursi juga dipertandingkan antara negeri yang memperuntukkan kursi parlimen yang tertinggi daripada keseluruhan Semenanjung. Dan kita nantikan juga kerana difahamkan Sabah Sarawak akan menjadi penentu sebenarnya. Betul. Dikhabarkan menjadi penentu kepada siapakah bakal membentuk kerajaan. Dan ini satu pertemuan yang cukup menarik kerana kali ini pula ada wujudnya GRS, Gabungan Rakyat Sabah dan juga Barisan Nasional yang bersama-sama mencari persefahaman untuk memastikan supaya tidak ada pertembungan berlaku. Tapi nanti kita nantikan betul atau tidak perkara itu berlaku. Sama-sama kita akan nantikan keputusan bagi nama-nama yang dicalonkan. Baik, sementara ini mungkin kita boleh tanya kepada Tan Sri, apa pandangan Tan Sri tentang senarai calon di Parlimen 004 Langkawi itu tadi? Kita ada 5 parti. Amat menarik dia punya persaingan di antara Tun Mahathir dan dengan BN. Itu yang paling penting. And Mahathir punya Tun ni, dia punya masalah pasal dia pernah menjadi PM ke-8 ke-7 PM ke-7 dan PM pernah memimpin Pakatan Harapan. Ya, betul. Jadi dia keputusan dia akan jadi menarik lah, keputusan pilihan raya ni. Pasal banyak ramalan yang berbagai yang saya terima. Jadi pada saya, kalau berasaskan daripada jeritan tu, nampak dia masih popular lagi. Jadi dalam Barisan Nasional pula, dia ada 2 masalah. Ada tempatan ketidaksenangan hati, tempatan berkenaan calon. Dan juga ada juga isu isu nasional yang dikaitkan dan dimainkan oleh parti yang menentang Barisan Nasional terhadap pemilihan calon Barisan Nasional, apa maknanya kepada pemerintahan negara. Baik. Jadi ini semua dan Tun Mahathir ada pelupur kepada
dia punya ini tu, dia message tu, yang dia memainkan peranan yang banyak. Impak itu nanti kita akan saksikan bagaimana keputusannya nanti dan kita nak terus beralih bersama di kursi yang macam itu Puan. Panas. Kalau di dulu Sungai tak Buloh. panas, kali ini panas dengan kehadiran Khairi Jamaluddin. Kita saksikan apa pengumuman rasmi di Parlimen Sungai Buloh. Penamaan calon bagi pilihan raya yang ditandingkan bahagian pilihan raya Parlimen P107 Sungai Buloh. Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada 7 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan bahagian pilihan raya P107 Sungai Buloh. Mereka telah mukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa seperti berikut. 1. Muhammad Akmal bin Muhammad Yusof, 9:05 pagi daripada Parti Pejuang. Kedua, Muhammad Ghazali bin Mat Hamin, 9:10 pagi daripada Parti Perikatan Nasional. Ketiga, Ramanan Ramakrishnan, 9:14 pagi, Parti Pakatan Harapan. Keempat, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, 9:19 pagi, Parti Barisan Nasional. Kelima, Syed Abdul Razak bin Syed Long Al-Sagof, 9:23 pagi, bebas. Nur Haslinda binti Basri, 9:32 pagi, bebas. Ketujuh, Ahmad Juflis bin Faiza, 9:37 pagi, Parti Rakyat Malaysia. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P107 Sungai Buloh. Baik, itu pertumbuhan cukup besar dan kita nak terus ke Kinabatangan ketika ini. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 15 November 2022 bersamaan dengan hari Selasa. Hari mengundi pada 19 November 2022 bersamaan dengan hari Sabtu. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8. Notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat mengundi yang ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Baik, di Kinabatangan nanti kita akan saksikan pula sebenarnya berapa, kerana kita tak sempat mendengar secara keseluruhan tadi berapa penjuru pertandingan itu dilakukan. Menariknya sekarang ini di Sungai Buloh kerana buat masa ini itu adalah jumlah penjuru yang tertinggi. Betul. 7 penjuru yang pastinya akan memecah undi yang sebelum ini didominasi oleh Pakatan Harapan ataupun ketika itu PKR, di atas tiket PKR. Tetapi saya boleh kongsikan juga di Selangor, antara yang menarik juga di Kuala Selangor telah pun rasmi 4 penjuru di antara Barisan Nasional, Tengku Zafrul Aziz, Pakatan Harapan, Datuk Dr. Zulkifli Ahmad dan juga Pejuang Syed Rosli dan Perikatan Nasional Ustaz Muhammad Shahar. Dan banyak juga sekarang kita dapat maklumat terkini dari semasa ke semasa. Tanjung Karang 5 penjuru dan juga di Sungai Besar 4 penjuru dan juga di Sabak Bernam 4 penjuru. Baik. Betul, banyak kita memang menjangkakan sekurang-kurangnya minimum 3 penjuru untuk semua pencalonan dan pertandingan untuk PRU ke-15 ini. Tapi kita nak tanya pandangan kita punya veteran UMNO tentang kedudukan Khairi Jamaluddin di dalam BN itu sendiri. Walaupun dia seorang figura yang saya kira sangat berkaliber, berwibawa, ada pesonanya, track recordnya tinggi, pesonanya juga bagus. Tetapi ada yang mengatakan peletakan calon Khairi Jamaluddin ini dikeluarkan dari Rembau dan diletakkan di Sungai Buloh. Satu kerusi yang kita tahu kubu kuat Pakatan Harapan, iaitu 3 penggal berturut-turut dengan majoriti yang sangat tinggi. Besar. Kita nak tahu apa sebenarnya strategi yang dilakukan oleh BN ini meletakkan Khairi di sana. Dia, kalau kita nak tahu, dalam politik ni ada macam-macam dia punya kiraan. Okey. Dia dalam kiraan ni, kalau mengikut biasanya
Khairi Jamaluddin ni tak akan tersenarai. Okey. Eh, Maksud kalau tak kira- akan tersenarai tu apa? Dari bermakna dia tak ada tempat Okey. untuk dalam dalam pertandingan pilihan raya PRU 15. Jadi tapi oleh kerana dia ada dia punya own aura dan pengikut dia dan dia mewakili kumpulan baru ya. Dan juga yang dianggap liberal and Malaysian. Okey. Okay, yang tidak ethno or religious base, tidak mempunyai pendekatan yang dianggap agama ni, liberal, lebih terbuka dalam segi ni. Jadi nak cari tempat tak ada tempat. Jadi akhirnya Selangor bersetuju untuk beri di tempat. The only tempat yang ada adalah tempat yang bukan menjadi calon UMNO punya tempat. Betul? Daripada UMNO, dan kerana itu dia terpaksa tukar. Situ selalu MIC. Dia kena tukar dan bagi tempat lain untuk ambil tempat tu. So dia test. Tapi yang positifnya lah, saya fikir kalau itu menjadi ni, dia berubah daripada pola biasa. Pola biasa kaum lain akan nak bergantung nak duduk dalam seat-seat Malay majority. Ini kali pula kita letak calon Melayu dalam non-Malay majority punya area. And then Siva Rasa ni dia popular. Betul. Dia pun ada dia punya perkhidmatan dalam kawasan tu bagus. Tapi saya tengok kalau kita UMNO dapat berjaya dalam kawasan tu, and dia akan menjadi satu pendekatan baru untuk Barisan Nasional, bahawa dia bergantung kepada kebolehan dan kemampuan dan personality, tidak lagi semata-mata bergantung pada kaum. Okey. So dia tak ada Melayu. kaitan dengan karakter assassination ke political ni ke, tak ada? Ni kali pula pilihan raya ni kali lah zaman ni dia punya true news and fake news are equally strong. Okey. Jadi pengundi mesti bijak memilih mana yang benar, mana yang tak benar. Kalau kita tengok, Rafizi banyak memainkan isu-isu skandal yang melibatkan personality ni, melibatkan personality itu. Tapi bila dia mainkan, ada dia kaitkan sikit baru ni dia punya pendedahan tu kan, berkenaan My Sejahtera tu kan. Okey. Bila dia kaitkan tu, tapi dia nampak dengan Khairi ada kemesraan di antara satu sama, kehormatan di antara satu sama lain. Dia kata saya tidak buat tuduhan, terpulang pada ini Khairi untuk mengambil peluang untuk menjelaskan kedudukannya dengan orang-orang tertentu ataupun skandal yang melibatkan soal itu. Jadi pada saya lebih berminat untuk tengok Sungai Buloh ni. Pasal dia barangkali mungkin jadi satu trend politik baru untuk Barisan Nasional. Dan saya percaya calon yang dibawa adalah Ramani kan, daripada Pakatan Harapan. Betul. Dia ni Ramani ni daripada MIC dulu kan. Dia daripada MIC, dia masuk Pakatan Harapan. Tak tahu sama ada Pakatan Harapan punya as a party dia dapat ini. Tapi dia Pakatan Harapan dah mengundi Khairi sama mengundi kepada pemimpin tertentu dan membolehkan kerajaan tertentu tertubuh. Jadi dia punya hubung kait sekarang politik Complicated. more complicated, more interesting tu. Tan Sri, kalaulah kita ambil kira-kira Tan Sri itu tadi, kerana menjadi tumpuan Tan Sri juga, sekiranya Khairi mendapat mandat di sana nanti, adakah peluang lebih besar survival politik Khairi di dalam UMNO itu akan lebih terbit? Dia bergantung kepada you penganalisa daripada mana. Okey. Kalau daripada penganalisa daripada yang tidak seronok dengan Khairi, dia percaya bahawa walaupun dia menang, dia akan berhadapan dengan
Tan Sri di dalam UMNO sendiri mempunyai pengalaman dalam institusi UMNO. Pandangan daripada orang dalam UMNO sendiri sebelum ini, banding dengan pandangan, adakah survival itu bagi Khairy Jamaluddin akan lebih cerah selepas ini? Mesti lebih cerah pasal dia diletakkan pada tempat yang persepsi orang tak boleh menang. Betul. So kalau dia berjaya, Jadi kalau you terkira. berjaya, bermakna you pecahkan rekod. Orang yang nak pecahkan rekod macam tu, susah you nak singkirkan, you sisihkan. So I think dia lebih susah kalau ada orang bertujuan untuk menyingkir dia dengan cara halus. Kalau dia menang, soal penyingkiran dia tak ini, dia akan memperkukuhkan dan memperkuatkan kepimpinan dia dalam UMNO. Tapi dia juga perlu pada membuat beberapa perubahan pada diri dia, pada pendekatan dia. Jadi dia dapat penerimaan orang UMNO, bukan dapat penerimaan pengundi aja, tapi dapat penerimaan orang UMNO. Orang UMNO ni ada dia punya sendiri punya pertimbangan. Okey, baik. Kalau kita kaitkan isu Khairy Jamaluddin ini dengan Parlimen di Ketereh dan juga di Parlimen Arau, kita lihat kalau di Ketereh satu figura yang saya kira sangat berwibawa dikeluarkan dan digantikan dengan calon wanita. Dan kalau kita lihat di Arau pula keadaannya berbeza. Kalau kita lihat Tan Sri, Datuk Sri Syahidan Kassim itu satu figura yang amat kuat di Parlimen Arau, tetapi kali ini dia tidak bertanding untuk Barisan Nasional tetapi bertanding untuk Pakatan Nasional, Perikatan Nasional. So apa kedua-dua keadaan ini, bagaimana kita nak mentafsir kedua-dua keadaan ini? Saya fikir untuk penganalisa politik dia menjadi sesuatu yang amat menarik. Kalau kita tengok Ketereh, mereka letak orang Anwar Musa. Betul. Untuk bertanding wanita daripada puteri, dan wanita ni di masa dan saat-saat dikatakan wanita diketepikan dalam perniagaan. So there is that emotion, sentimen itu akan digunakan. So saya fikir dan Anwar Musa punya pendekatan saya fikir adalah pendekatan yang terbaik. Dia tidak bertanding dan dia tidak berkempen, dia tidak menentang calon tu. Malah menyokong calon tu. So itu orang akan lihat sebagai kematangan. Okey, betul. Kematangan, terbuka sikap dia. So untuk itu menang lebih baik. Jadi saya fikir Barisan Nasional akan dapat mempertahankan kursi itu dengan keadaan setempat. Tapi di ini adalah permusuhan. Di Arau ni permusuhan yang amat ketara, dan dia menjadi pula dendam kesumat, personality, jadi dia hentam. Dia punya serangan kepada pemimpin tertentu, dia punya serangan. Tapi tidak boleh dinafikan bahawa Syahidan ni memang sebagai Datuk Seri Syahidan, sebagai seorang ahli parlimen, wakil rakyat, dia memang servis dia punya konstituensi. Dia punya kawasan, dia servis bagus dengan belanja bagus, dia tak ada inilah. Tapi soalnya apa yang kita nak untuk parti survive, ialah orang setia dan mantap kepada parti walau macam mana kita terguris. Saya banyak kali terguris, banyak kali disingkir, tapi saya sayang supaya parti itu tak ini. Jadi saya ingat Syahidan sebagai orang lama, orang yang betul-betul kuat ni, dia tidak akan mengambil pendekatan marah. Dia punya, kalau dia tak berjaya dalam Arau ni, pasal pendekatan dia emosional dan marah. Kan? Dia marah kepada pemimpin tertentu. Ada cara lain untuk kita dapat membalas orang punya, kalau kita anggap sebagai kezaliman atau kesalahan. Tapi cara ni, saya fikir mungkin dia akan membangkitkan simpati kepada Barisan Nasional.
Okey. So kalau boleh juga kita lihat Tan Sri, antara Datuk Seri Syahidan Kasim dan juga kekuatan BN, kalau kita tahu Perlis antara dua negeri yang tidak pernah bertukar parti, iaitu hanya Barisan Nasional daripada mula-mula. So bagaimana kita nak melihat antara kekuatan BN itu sendiri sebagai sebuah negeri yang memang pegang Perlis dan juga figura Datuk Seri Syahidan Kasim ini, bagaimana nanti kita nak lihat pertembungan itu? Yang paling penting sekali lah, saya fikir yang perlu memainkan peranan ialah pemimpin yang mengambil alih Datuk Seri Syahidan punya tempat, bermakna Menteri Besar. Okey. Di sini Menteri Besar terpaksa memainkan peranan dan nak menunjukkan bahawa peralihan itu diterima oleh rakyat Perlis. Dan kalau kita gagal di situ, bukan sahaja calon gagal, parti gagal kerana tidak ada penerimaan pemimpin di peringkat di peringkat negeri tau. Datuk Seri Azlan Man. Dia punya Menteri Besar. Ya. Jadi ini saya fikir kena dipandang serius. Adalah dia orang kata medan cubaan. Sama ada kita boleh Syahidan nak tunjukkan bahawa dia persendirian, dia punya populariti. Dia ni sekarang main politik populariti, is a populist move yang dia buat diarau ketika ini. Diarau. Dan diarau ni dia agak anggap because Perlis pun ada pilihan raya kan. Betul. So oleh itu kita tengoklah pertembungan pada saya dua personality. Menteri Besar Perlis sekarang dengan Datuk Seri Syahidan. Dan kalau UMNO atau Barisan Nasional tidak berjaya, dia akan menjadi satu petanda buruk dan PAS akan menambah negeri yang dia berharap dia akan dapat kuasai. Utara Kedah dah ini Perlis pula, Kelantan, Terengganu. Jadi saya fikir patut dipandang serius. Arau ini menarik juga kerana kalau ingat dahulu ada krisis Menteri Besar di Perlis ketika itu, pertembungan dua kem di sana. Walau bagaimanapun kita nak bersama dengan rakan setugas ketika ini Bahagian Datuk untuk dapatkan maklumat terkini tentang nama-nama yang rasmi bertanding di Parlimen Bahagian Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bawa tenang Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada 4 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Rakyat bagi bahagian Pilihan Raya Parlimen P-075 Bahagian Datuk. Mereka telah mengemukakan kertas penamaan mereka pada masa yang berikut, ikut masa penyerahan kertas penamaan. Pertama, Dr. Faiz Naman, masa 9 pagi, Perikatan Nasional. Kedua, Taufik Tun Dr. Ismail, 9 pagi, bebas. Datuk Seri Haji Samsul Iskandar, 9-8 pagi, Pakatan Harapan. Keempat, Zahid Hamidi, 9-1-3 pagi, Barisan Nasional. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut. Dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P-075 Bahagian Datuk adalah seperti yang berikut, ikut susunan di borang 9. Pertama, Taufik Tun Dr. Ismail bebas. Dr. Faiz Naman, Perikatan Nasional. Datuk Seri Haji Samsul Iskandar, Pakatan Harapan. Zahid Hamidi, Barisan Nasional. Bagi masuk pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 15 November 2022 Selasa
undi yang dimaklumkan adalah seperti borang 8 notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwatakan yang dipamerkan di pusat pengundian yang ditetapkan. Baik, itu dia pertandingan empat penjuru di Parlimen Bagan Datuk yang kita tahu bahawa Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi bertanding di sana, dan juga kita ada wakil daripada PH Datuk Samsul Iskandar, dan kalau kita lihat di ni kita nampak figura Datuk Seri Zahid Hamidi berpakaian serba biru turun daripada tangga untuk menuju mungkin ke dengan penyokong-penyokong betul. Jangka. Dan ni satu pertugas menarik juga kerana di situ Pakatan Harapan meletakkan orang kuat mereka sebenarnya. Heavyweight bagi Pakatan Harapan terbang ke sana untuk bertembung dengan calon daripada Barisan Nasional. Perkiraan ketika ini kerana Bagan Datuk itu bukanlah kali pertama dipegang oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Tan Sri, figura ini nama yang terlalu popular ketika fasa 4 tahun ini, khususnya tahun ini lebih popular. Pandangan daripada Tan Sri sendiri melihatkan kepada populariti undi itu nanti, adakah ianya akan serba sikit terkacau ataupun tidak langsung terusik? Saya bagi inilah jawapan dia pendek tau. Dia satu, sama ada personality mustahak atau tidak. Okey. Personality dia berkait dengan parti. The other one issue. Kalau isu diberikan kepentingan, mungkin akan ada keputusan yang memeranjatkan. Kalau tidak, populariti akan menjadi asas kemenangan Zahid Hamidi pada pilihan raya ini. Dan okey, Tan Sri, kita tahu bahawa ada isu dan personality penggabungan di situ. Namun kita nak bercakap tentang Presiden UMNO ini, kita nak tahu juga strategi yang digunakan oleh beliau untuk menyusun calon-calon untuk PRU 15 ini. Kalau kita lihat PH, kita nampak strateginya ketara. Selain mengekalkan negeri-negeri yang sedia ada, mereka mahu menakluk Perak. Itu strategi yang sangat ketara. Dan kalau kita lihat juga GTA itu, kita nampak dia bertanding di semua, hampir semua parlimen dan sebagainya. Namun kalau kita lihat strategi BN ini, kita nampak samar-samar. Adakah mereka mahu menang kerusi parlimen ataupun menampilkan calon-calon muda? Kita tak nampak sangat ini. Mungkin komen Tan Sri. Terima kasih banyak. Saya fikir satu soalan yang amat baik. Kita kena ambil kira apakah menyebabkan kita, kita menganggap bahawa PH tu clear. Pasal dia dah keluarkan manifesto dia. Okey, betul. BN belum keluarkan manifesto dia. Jadi oleh kerana dia masih cuba mengukut. Tapi saya fikir ada pegangan daripada apa yang saya tengok. PH ni kebelakangan ni dia mempunyai keyakinan kemenangan di atas majoriti simple. Okey. Jadi bermakna dia pasti dia boleh dapat 112. Sedangkan UMNO oleh kerana banyak dia didampingi oleh hambatan-hambatan tertentu, maka dia ada penerimaan bahawa dia mungkin tidak akan dapat simple majority. Okey. Ada orang bercakap berkenaan hang parlimen. Saya fikir kita kena faham konsep hang parlimen ni first. Okay. Kalau hang parlimen bermakna tak ada campur dengan siapa pun takkan ada majoriti. Betul. Okey. Itu makna dia tergantung. Tak boleh menubuhkan. Jadi akhirnya macam kita buat pendekatan yang tak pernah terjadi dalam sejarah kita, pendekatan SD ni. Okey. Bukan pendekatan demokrasi yang berasaskan pilihan raya, tetapi SD memang ambil. Itu melahirkan, boleh menubuhkan kerajaan, tapi di masa yang sama membangkitkan banyak ketidakstabilan. Tapi saya fikir UMNO dia target, nanti dia akan keluarkan Barisan Nasional akan keluarkan dia punya manifesto. Dia akan target beberapa seat aja.
Okey. kat Semenanjung. Okey. Untuk cukup sebagai sebuah parti yang mempunyai kerusi terbanyak. Lepas Itu tu fokus dia, mereka. saya Kemungkinan- fikirlah kemungkinan itu kan pasal berlaku. saya tak ada dah. Kemungkinan Itu saya berdasarkan fikir bacaan sekarang kemungkinan ini. dia akan menumpu lebih mudah untuk pada mereka. Pasti menang. Lepas tu 50-50 and tak boleh menang. Dia dah buat kiraan tu. Okey. Then dia buat juga kiraan melalui mereka punya network dengan Sabah dan Sarawak. Okey. Dan Sabah dan Sarawak akan menjadi penentu Betul? pada pembentukan kerajaan persekutuan. Sebab tu masing-masing daripada awal dah mengumumkan berkenaan jawatan timbalan Perdana Menteri. Betul? So ini kita kena tengoklah sama ada. So Sabah dengan Sarawak ni going to be very interesting. Pasal Sabah ada 25 kerusi dah fikir kan. Mungkinlah. Dia punya 25 kerusi parlimen. Sarawak saya fikir ada 31 ke berapa. Both state ada 56. Betul. Dia ada 56. So kalau dia boleh dapat sokongan daripada 45 misalnya Okey. kerusi, kalau dia dapat 70 ke 80 pun dia Sudah dah boleh cukup. tubuhkan kerajaan. Jadi dia punya tumpuan itu lebih fokus kepada ini rather than Anwar ni suka main figure kan. Dia main, kita dah ada 100, kita perlu hanya 12. Okey, So benda-benda macam ni mungkin akan mempunyai kesan negatif. Okey. Menarik pandangan ini satu perkiraan yang mungkin tidak terfikir, tapi itulah yang kemungkinan akan berlaku. Saya bercakap kemungkinan akan berlaku, saya tetapi tak- boleh diterima saya di formula luar. itu. Formula itu boleh diterima sebenarnya kalau kita ikutkan. Dan saya ucapkan buat terima kasih Tan Sri Terima atas kasih. perkongsian yang cukup menarik ini. Terima Tan Sri Syed Hamid Albar, seorang veteran politik, kerana bersama dengan kami.